Tuan Akur. Hadirin sidang jemaah, pada pertemuan yang lalu 27 hari bulan anak datang Januari, dan hari ini Februari yang terakhir. Kadang-kadang saja ada, kalau tahun lain tak dapatlah kerana 28 saja. Ada tahun 4 ini 29 Februari. Ada 29 Februari. Kita datang untuk menyambung kupasan yang lalu tentang menamakan anak yang baru lahir dan hukum hakamnya. Pada pagi ini kita nak mengupas tentang aqiqatul maulud wa ahkamuha. Aqiqah anak yang baru lahir dan hukum-hukumnya. Muka surat 105. Selain daripada sunat kita azan anak ketika baru lahir, azan telinga kanan, iqamah telinga kiri dan doa yang dibaca. Begitu juga selain daripada kita tahnik belah mulut, doa yang kita baca telah belajar semua sekali ini. Di samping cukur jambu yang kita panggil halqur ra'si, mencukur rambut di kepala anak di samping doanya. Lepas tu kita belajar tasmiyatul aulad wa ahkamuha, menamakan anak yang baru lahir dan hukum hakamnya. Ada 2 ataupun 3 siri. Pada kali ini kita nak belajar tentang ngekoh. Wa ngekoh anak ini yang dipanggil aqiqatul maulud wa ahkamuha. Al-aqiqah lughatan. Aqiqah dari sudut bahasa al-qat'u, iaitulah memotong. Al-qat'u artinya memutus. Dari sudut entomologi, dari sudut lughatan, dari sudut language, dari sudut bahasanya memutus. Dan putus ini ada baik, ada tak elok. Ada yang elok, ada yang tak elok. Yang eloknya kita sambung. Sambung wasal. Wasal sambung. Lalu kita panggil silaturrahmi. Itu yang elok. Sambung silaturrahim dipanggil silaturrahmi. Silah-silah tu sambung. Lawan dia qata'a. Qata'a itu potong. Bahkan salah satu di antaranya, tuan-tuan, kalau nak masuk mana-mana pintu syurga, tuan-tuan jangan putus silaturrahim. Kena menyambung silaturrahmi. Jangan lebih daripada 3 hari. Kalau nak berbalah bermasa muka pun, lepas itu kita sambung balik. Istilah silah sambung, lawan dia qata'a. Qata'a ni putus. So dari sudut bahasanya, putus itu bukan putus silaturrahim, tapi putus urat merih, putus urat halqum, putus urat nyawa. Yang dimaksudkan iaitu apa dia? Menyembelih kambing untuk anak yang baru lahir pada hari yang ke-7 dari kelahirannya. Yang dimaksudkan dengan al-aqiqah, memutuskan itu dari sudut bahasa, dari sudut syaraknya, memutuskan apa dia? Putus tali silaturrahim ke? Ataupun putus tali apa dia? Kad. Wa boleh. Layang-layang, kait, layang-layang. Begitu. Tu. Putus dia pun bukan putus tali ketika mana kita bela lembu, putus tali dia bebas pergi. Putus. Bukan putus itu, tetapi putus urat merih, putus urat halqum, sahlah kita makan kambing tadi. Dalam rukun sembelihan ada 3 rukun. Iaitulah penyembelih, binatang yang nak disembelih, dan alat sembelihan. Salah satunya tak boleh guna kuku, tak boleh guna gigi, tak boleh guna tulang, tak boleh guna rambut, tak boleh guna tali. Walaupun mati binatang tadi, tapi kita guna tulang. Tulang kita ke, tulang binatang ke, kuku. Atau mungkin kita gigit, tak boleh. Kenapa? Alat, dari sudut alat. Contoh banyaklah dalam bab fiqh. Dari sudut binatang, binatang itu halal dimakan. Walaupun kita niat kerana Allah, baca bismillah, selawat, menghadap kiblat, tapi binatang yang kamu sembelih itu faham tak apa? Budak panggil, dia panggil apa dia tu? Kerbau pendek. Yang kamu sembelih itu baby, bro, baby. Tahu baby? Al-babi. Tak boleh kamu sembelih anaconda, kamu sembelih ular, kamu sembelih biawak, monyet. Kenapa? Binatang itu sendiri mesti halal dimakan. Dan antara yang ketiga, penyembelih. Penyembelih mesti orang Islam. Walaupun kamu sembelih kambing, walaupun guna alat yang tajam, pisau tu, tetapi yang menyembelihnya orang kafir, tak sah. Ataupun orang Islam, tak boleh. Dia dalam keadaan ihram haji dan seumpamanya. So, yang kita sembelih tadi ialah kambing. Dan kambing tadi kena putuslah syaratnya dengan sekali sembelihan. Jangan diakak-akak. Tak putus lagi ni. Kemudian tak putus lagi. Budak-budak kita belajar sembelihan kan, dia takut-takut tu. Walaupun dia taiko kat sekolah, tapi bagi pisau suruh sembelih, takut.
Takut dia. Pucak lesi dia. Dia jenis mabuk darah. Ada orang ni. Hebat tu kan. Tapi usah nak sembelih kambing. Sembelih ayam pun tak boleh. Dia alahan dari sudut tu kan. Jadi tak boleh. Dia angkat tak boleh. Ataupun kita sembelih. Tunggu setengah jam makan nasi apa semua. Tak mati-mati lagi. Sambung pula sembelihan. Ada jenis lembu begitu kan. Biarkanlah dia tak mati. Kemudian salah teknik. Tapi dia putus urat merih. Putus urat alkum. Keluar semua darah. Lama-lama jatuhlah dia. Tak perlu dikejar-kejar. Kemudian dia carilah itu dia. Jadi sekali sembelihan. Itu detail lah. Bab sekali sembelihan. Putus urat merih. Putus urat alkum. Tak wajib putus. Iaitulah seluruh lehernya. Jadi makruh. Jadi memutuskan tadi. Memutuskan urat merih. Urat nyawa. Menyembelih tadi kambing. Jadi kita buat akikah ni kambing. Spesies yang sama dengan kambing, biri-biri. Dan kalau dekat Arab dia ada kibas. Dan satu lagi namanya khoruf. Bukan kharif musim luruh. Khoruf ini macam dengan kambing juga. Yang dia macam berbulu tu, namanya tuan-tuan khoruf ataupun kibas tuan-tuan panggil. Dia ada telur besar begitu. Dia bawa macam tu. Kalau tuan-tuan boleh google kalau tak pernah pergi ke Mesir ataupun ke tanah Arab. Yang besar lagi, lembu ataupun jamusun. Jamusun ni buffalo. Tuan-tuan panggil kerbau. Orang Kelantan panggil kubah. Do you know what is the meaning of kubah? Do you know what is the meaning of kubah? Kubah, kerbau. Buffalo. Itu dia panggil kubah. Mu ni mandi kubah. Mandi lagi kotor kerana dia mandi dalam lumpur. Mu ni bodoh sebab kubah. Stupid buffalo kan. Stupid buffalo. Bodoh kubah. Jadi itu kerbau yang boleh dibuat. Tapi kubah lain tak boleh. Kalau orang Kelantan dia tahu. Kak Pasimah hari tu ditularkan tuan-tuan waktu nak berbuka puasa. Pukul 3 ni orang dah beratur tuan-tuan. Nak apa dia? Nak beli kubah guling. Kubah guling tu tak sah buat akikah. Kerana dia kuih. Kuih tu dia nama kubah guling. Warna hitam dia guling-guling dalam kelapa begitu. Anak orang Kelantan tahu. Anak Kelantaniun. Tapi anak sendiri pun tak pernah dengar kubah guling. Duduk kat lupa baru oh kubah guling. Kuih tu. Kuih yang dia guling-guling jadi macam kerbau berguling di dalam lumpur. Nama dia. Sedap juga. Tapi kadang-kadang kat sini dia tiru tidak begitu sedap. Yang 30 ya, 40 ya. Hak ni bukan 30 ya kubah ni. Kubah ni 4,500 sekor. Jadi hak tu kubah kuih, kubah guling. Kalau tak tahu tanya ke kanda saya Abang Mi. Hak Kelantan je lah. Ni orang bangsa ni Subang ni jenis tak tahu ni. Ni tahu donat dengan KFC je. Hak tu kubah guling ataupun kerbau guling. Tapi jangan buat begitu. Cari dalam Google, cari kamus kerbau guling. Confirm tak jumpa lah. Itu bahasa dialek kubah guling. Yang ni kubah betul-betul kubah animal ataupun nama dia jamusun Arab dan bahasa Inggeris kata buffalo lah. Ataupun bakarah, kau, lembu. Kau, lembu. Sebab itu tuan-tuan, dia suruh ceramah, ustaz, ceramah malam ni bagi kau punya. Maknanya istilahnya bagi lembu-lembu punya. Itu kasih kau punya. Kasih kau punya, kasih lembu punya. Kau tu sebenarnya bukan makna lembu, kasih padu, kasih ampuh, kasih pure punya kan. Jadi kau ataupun buffalo ataupun bakaratun jamusun ataupun dipanggil juga dengan sapi. Sampai kadang-kadang kita panggil lembu sapi. Besar lagi unta. Naqatun, ba'irun ataupun dipanggil dengan jamalun. Jamali unta lah. Tapi dia tak ada kaitan dengan Jamal Abdillah. Itu penyanyi lagu apa dia? Gadis Melayu Abang Ibrahim nyanyi sikit karaoke. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan? Dia nyanyi macam menguak. Tapi sedap suara dia. Tu maaflah peminat. Lagu apa lagi je? Tu Jamal Abdillah kan? Ya ni bahasa Arab. Kebetulan ni bukan nak mengata, tapi kalau boleh letak nama tu biar berpada-pada. Takut nama kita unta. Bahasa Arab tuan-tuan, letak nama kita belajar dulu kan. Nama dia pun Asyah. Silat hari bulan Asyah. Asyah benda. Orang perempuan yang suka buat maksiat. Berapa ramai orang nama Asyah? Asyah, yaksi maksiatan. Asyah, orang yang suka buat maksiat perempuan. Laki Asyun. Itu Asyah. Jadi letak nama biar berpada-pada. Takut nama jelek, nama buruk sampai nama binatang. Kalau kita tahu mungkin kita tak letak. Nama kita apa dia? Tenuk. Awak?
Nama saya ayam katik. Ni ayam sekamu. Yang tu itik serati. Yang tu nama apa dia tu? Nama saya monyet. Yang ni babi. Ada nama macam tu. Sebab kita tahu nama. Tapi kita tak tahu rupanya unta nama. Jamal. Jamal contoh. Satu lagi Jamil. Jamil lain. Jamil lain tu. Jamil apa dia tu Imam? Cantik. Ingat watak cikgu Jamil? Mana buta baju Melayu aku pak? Mana buta baju Melayu aku pak? Itu dialog yang tuan-tuan tak lupa. Madu 3. Cikgu Jamil lah tu. Dia tanya mana buta baju Melayu nak kahwin lagi satu. Tu cikgu Jamil. Jamil. Kalau Jamilah mau cik sana. Jamilah seorang perempuan yang cantik. Jadi beza sikit saja. Jamilah seorang lelaki yang kacak, handsome, segak ataupun comel. Perempuan Jamilatun. Sampai ada lagu kak ya. Jamilah. Tu dia tengok. Dia duduk tengok, rupanya tengok ustaz. Ada nampak gambar? Nampak TV. Ingat kau tengok TV Astro? Ustaz duduk dalam TV. Nak sini pening kepala ustaz. Hai kak. Senyum dia. Tu Jamilah. Ni Jamil. Tu Jamal. Kalau panjang sikit Jamal kecantikan. Tapi tak tahu mana satu lah. Tapi kalau Jamalun artinya unta. Jamal. Naqatun ni unta muda. Ba'irun unta juga, unta tua. Dia ada banyak jenis. Macam kita panggil camel ataupun bahtera gurun yang dipanggil dengan unta. Hak besar lagi. Mana boleh buat akikah selain daripada unta umur 5 tahun ke atas? Tak ada. Ada lagi besar, gajah. Tapi gajah tak boleh sebab syarat dia binatang ternakan berkaki 4. Yang paling kecil spesies kambing tadi, hak besar unta sahaja. Binatang ternakan yang dipanggil al-an'am, binatang ternakan. Banyak kita ternak itik, ayam, serati, tapi dia berkaki 2. Ini berkaki 4. Nah kaki 4 pun banyak. Ada orang buat sate dalam ni, Masya Allah. Buat sate bro. Apabila dah siap, kita mana tahu. Sebab itu teliti bak pemakanan. Rupanya sate anjing. Ya Allah, dia lapar-lapar tuan-tuan. Mana kita tahu? Sebab jenis bentuk sama. Tapi kalau dia lapar, dia buat sate makan. Jahat sungguh manusia. Kalau dekat Uyghur, kalau dekat dengan Cina tu tuan-tuan munasabah. Dia makan tenggiling, dia makan biawak, dia makan cengkerik, dia makan anaconda, dia makan ular, makan boyo, macam-macam jenis makan kelawar, buat sup. Sebab itu berlaku virus Toyota Corona. Tahu? Kan dulu ada kereta Mazda dan Toyota Corona. Sekarang dia tak panggil coronavirus, dia panggil COVID-19. Betul lah? Tapi nak bagi tahunya sebab makan lah. Islam kan dah jaga. Kulu ma fil ardi halalan tayyiban. Ya ayuhan nas, wahai manusia, makan di muka bumi yang halal, yang baik. Bukan sekadar yang kamu boleh makan, kamu kata baik, tapi yang halal. Haram kamu makan benda-benda binatang, walaupun dia binatang. Ini tambah-tambah tak sembelih. Kita dia panggil bangkai. Ini dia tak sembelih. Yang dia makan tu binatang yang bertaring. Kita tak boleh. Binatang yang makan menyambar, tak boleh. Kalau binatang sama pun, tapi ni tak boleh. Dia mempunyai racun. Dia makan dengan racun-racun masuk dalam darah. Akhir sekali merebak seluruh benua dan seluruh Asia. Kita ni rasanya kes yang ke-23 dah. Ada. Hadirin dan juga hadirat. Kenapa? Dia tak sembelih. Satu lagi bukan sekadar tak sembelih. Sembelih ni apabila putuk urat merih, putuk rekong, keluar darah. Dan dalam kandungan darah itu pelbagai jenis penyakit keluar. Kering habis. Maka kita boleh makan daging ni. Walaupun mati tak boleh. Kita ketuk kepala dia mati. Ataupun kita lemaskan dia. Ada dalam darah itu segala jenis virus kuman. Islam meletakkan hukum sembelihan. Walaupun kambing kalau tak sembelih, dia jadi bangkai. Haram. Yang ni tak sembelih. Makan hidup-hidup. Dia ambil tikus. Kak, dia ambil tikus hidup. Dia jumpa. Hidup ni, dia genggam dalam ni. Duduk. Bergerak lagi. Dia mamuh. Putus leher. Dia punya leher. Dia tunjuk tuan-tuan. Dia mamuh pula. Punya manusia. Hadirin dan juga hadirat yang hebat tetapi tamadunnya manusia kalau dah maju sangat sampai makan sup janin. Dia letak janin tu dia pegang sikit tu, ya Allah, hilang sifat human. Dia panggil apa dia? Sifat kemanusiaan. Dia panggil insani. Kita ada sifat insani, sifat rabbani, sifat hayawani. Yang mereka dipanggil dengan human animal. Manusia berperawakan, berwatak macam nate. Animal, nate.
Perangainya seperti binatang. Kembali kepada cerita tadi, hadirin dan juga hadirat kena sembelih, maka sah. Tak boleh kamu sembelih walaupun dia berkaki empat, nampak macam pelanduk, nampak macam dengan kijang, nampak juga macam dengan rusa, nampak macam kambing biri-biri, tetapi dia anjing. Anjing tak boleh makan. Apabila dilaporkan bentuknya sama. Jadi anak nak bagi tahu tadi, tuan-tuan, dia buat sup anjing. Dia buat masati anjing, kita tak tahu. Dia bagi makan pada orang. Ya Allah. Kalau berlaku dekat luar tak apa, tapi kalau dia berlaku tu, hanya dia pergi kat Indonesia tu, beringat sikit, pergi kat negara-negara yang mungkin tuan-tuan, Cambodia, mungkin Korea, mungkin Vietnam, pemakanan. Jadi kita kena jaga. Sama-sama di sini pun kena jaga juga. Walaupun mungkin tak ada orang buat ataupun lebih terdahsyat, orang Cina buat untuk orang kita macam-macam. Dia letak benda-benda yang terlarang. Bukan Cina kat sini, Cina kat mana-mana. Secara umum mana sebut. Moga-moga tuan-tuan tidak resis. Tapi banyak tu tunjuk je, ya Allah, punya jahat ni. Dia rendam tuan-tuan dengan racun dulu supaya benda tu tuan beracun, dia import dekat kita. Kita tukar makan, negara lain tak makan. Bukan sekadar dia cucuk. Ikan ke ayam ke dia cucuk tu. Dia pun cucuk-cucuk. Hak kembung jadi. Padahal busuk, tapi dia boleh buat. Bukan sekadar timbang, bukan sekadar makanan, dia ludah Allah. Kita tengok pun takut. Hadirin dan juga jaga pemakanan. Masuk menjadi darah daging kita, masuk tuan-tuan menjadi makan minum kita membesar. Setiap darah daging yang membesar tumbuh daripada sumber yang haram, neraka. Layak untuk bakar dia. Tamu-tamu kita dengan sengaja. Ini pun kena jaga. Di samping pemakanan secara zatnya, secara sifat pun sama. Dia panggil haram maknawi. Tadi haram zat benda tu. Kita tengok dia kat Giant ayam tu tak ada pun tanda sembelih. Ini tak potong pun, kita pun tak ambil. Jaga pemakanan yang halal. Baguslah. Dari sudut zat, benda tu nampak dia tak sembelih. Tapi satu lagi dia panggil haram maknawi. Bukan haram zati. Zat ini, apa dia? Lembu tadi tidak disembelih. Lembu tu halal. Kita tahu lembu dilanggar ataupun lembu tu jadi bangkai, kita tak makan. Ayam yang tuan-tuan tengok, tuan-tuan dia tak sembelih, tuan-tuan tak makan. Bagus. Ini kena jaga bab fiqh. Satu lagi haram maknawi. Haram dari sudut makna. Dari sudut bukan benda tu, maknanya. Okey, duit ni halal. Tiba-tiba tuan-tuan dapat cara haram. Gamble, judi, rasuah, riba, sport toto. Duit yang sama, kertas tadi, tapi cara kita dapat, kita tikam nombor ramalan. Duit sama. Tak ada kotor macam bangkai boleh silat lagi. Duit ni. Bukan bangkai. Tapi haram maknawi kerana kamu duit dapat tadi dengan cara judi. Duit kamu dapat kerja yang halal, duit yang sama. Itu namanya haram maknawi. Benda ni orang tak jaga. Dia pergi dekat luar, dekat Korea ke, dekat negara, dia jaga. Tak nak yang ada ataupun yang ada babi. Dia jaga betul. Tetapi dekat Malaysia dia rasuah. Dia salah guna kuasa. Dia makan tu dia tak terasa dia makan macam dengan babi juga. Macam dia makan tu bangkai juga. Kenapa? Dia tak jaga haram maknawi. Tuan-tuan faham ke tak ni? Macam tak clear je. Kakak, duit ini dari sudut pegangnya tak perlu disamak. Duit ini bersih. Bersih, RM1, RM2. Tapi cara untuk dapat duit. Cara dapat duit, tuan-tuan curi tabung masjid, dapat 100. Budak-budak. Tuan-tuan dapat RM100 upah. Kerja daripada fajar sampai ke senja. 12 jam kerja tanpa henti, tokek pun bayar gaji. Maka RM100 yang sama. Yang kedua tu halal kerana dapat duit melalui kerja. Yang ni dapat duit, curi tabung masjid. Duit yang sama. So tu kita beli beras, beli makanan untuk anak isteri. Kita bukan beli bangkai, bukan beli binatang haram. Kita beli ayam jugalah, tapi duit tadi daripada curi, rasuah, riba. Kita pun makan, anak kita makan. Seluruh makanan tadi daripada sumber yang haram, tolong jaga. Dia panggil haram maknawi. Jadi kembali kepada cerita kambing tadi. Yang kita nak sembelih kambing. Jangan kamu sembelih benda lain. Walaupun setakat inilah, setakat ni kambing biri-biri, kibas dan juga khuruf. Setakat inilah, maka dia tidak ada selain daripada itu. Walaupun spesies sama. Mungkin satu saat nanti mufti akan buat fatwa, ataupun dia dah masuk kategori ternakan. Apa dia yang hampir sama? Pelanduk. Kan jenis sama dengan kambing, betul? Kok pelanduk sama dengan unta?
Weh lah nampak buat muka kau ataupun memang tak ada diri rasa ni. Macam itu bagus, maknanya tak ngatuk lagi. Dia mula-mula aja dia semangat, ya 25 minit, lepas tu mula layu aja. Okey, saya tanya ni. Okey, pelandu dia sama label, sama lajur, sama jalur, sama rule, sama baris ke dengan unta? Dah. Unta ni sampai besarnya 5 gear. Ni hak jenis sama. Kita tak boleh banding dengan lembu. Lembu boleh bagi 7 bahagian. Lembu dia sama label dengan kerbau ataupun sapi. Betul? So kambing, biri-biri, khoruf, kibas. Itu yang kalau dekat Arab lah. So kalau kita tengok yang hampir label sama, pelanduk, rusa, kijang mungkin. Tapi setakat ini tak lagi lah. Kemendatang kita tengoklah tuan dan juga, sebab dia bukan binatang ternakan. Sebab syarat binatang ternakan berkaki 4, dan yang daripada hukum fiqh dulu je kambing dengan biri-biri. Itu pun biri-biri 1 tahun ke atas ataupun bersaling gigi hadapan. Kalau kambing 2 tahun masuk tahun yang ketiga, kena sampai umur lah. Kambing dengan biri-biri dalam bab fiqh. So setakat ininya jenis spesies yang sama, pelanduk, rusa dan juga kijang tadi, dia memang halal kita makan, tapi dia bukan binatang ternakan, binatang liar dalam jungle, dalam hutan belantara, maka dia setakat ni tak boleh. Walau bagaimanapun, kalau tuan-tuan nak buat payah sangat nak cari kambing, payah sangat nak cari biri-biri, just bagi tahu ustaz saya. Jangan juga buat apa dia, nak cari biri payah dah. Kita buat, malah nak sebut, kau ada tuan-tuan buat akikah dengan anjing? Tak ada. Kalau buat memang anjing betul bapak dia. Dan kita carilah. Kalau tak ada, senang je cari. Kalau tak boleh Google cari ni. Kadang-kadang sekarang ni pun tuan-tuan, bukan musim korban saja, ada ladang kat sana, kawan-kawan tu banyak untuk korban. Jadi dia ternak untuk kita buat akikah korban. Betul-betul binatang tadi dibela, dijaga dalam kandang. Bukan hok dibebas lepas makan kelapa sawit orang, makan sayur-sayur orang, lepas tu beli buat akikah. Dan tuan dah juga buang, lembu dia lepas, kambing dia lepas. Yang kambing dia tu memusnahkan orang duk sumpah berapa puluh kali. Kawan tu tanam, kemudian dia makan dek kambing. Kalau kambing dia tak jaga betul, batu buat akikah. Jadi hadirin dan juga hadirat, cerita berkaitan dengan kambing, biri-biri, kibas, kemudian sapi, kemudian lembu ataupun kerbau, dan besar lagi unta. Sembelih binatang-binatang ternakan yang berkaki 4 ini sempena apa dia? Untuk anak yang baru lahir. Untuk anak yang baru lahir. Kerana sembelih kambing ni ada banyak. Ada 10 sempena undangan yang kita sembelih seandainya kambing. 10 tuan-tuan. Yang tuan-tuan sebut 2 saja istilah yang diguna pakai dalam masyarakat Melayu. Apa dia? Al-aqiqah. Al-aqiqah. Tuan-tuan tahu dah, nak buat ngekah confirm sembelih kambing biri-biri. Dia tak sembelih itik. Boleh? So ada 10 nanti Ustaz akan sebut. Yang pertama tadi aqiqah, menyembelih kambing untuk anak yang baru lahir. Jadi sempena kelahiran anak. Sebab ada kita sembelih kambing tapi bukan sempena kelahiran anak. Apa dia? Al-Qurban. Korban pun kita biasa dengar. Sampai dengan kita kata korban dan akikah. Pada akikah berkaitan dengan anak yang baru lahir pada hari ke-7 dari kelahiran. So afdal kita buat akikah seminggu selepas kelahiran. Afdal ya. Afdal ni better. Lagi baik, lagi elok, lagi aula. Bila? Pada hari yang ke-7. Kalau tak boleh, hari yang ke-14. Tak boleh, hari yang ke-21. 3 minggu berikutnya. Itu ikut pandangan Ummul Mukminat Aisyah binti Abu Bakar. Oh tak boleh juga anytime. Bila-bila saja. Qablal hinsi, before, sebelum akil balik. Jadi masa jarak dia panjang. Jadi dia berkaitan dengan anak yang baru lahir, namanya aqiqah. Jadi kambing juga, tapi bukan berkaitan dengan anak baru lahir. Berkaitan dengan 10 Zulhijjah. 11, 12, 13. Itu nama dia apa dia bang? Okey, betul, hari tasyrik. 11, 12, 13 hari tasyrik. Hari Abyad ataupun 10 fasalli li rabbika wanhar, sembahyanglah kamu, sembahyang Idul Adha. Wanhar, dan berkorbanlah. Balik daripada kamu sembahyang dengan khutbah, masa untuk kita korban. Jangan buat sebelum sembahyang Idul Adha, tak sah. Jadi waktu dia bila? Sebelum tuan-tuan terbenam matahari pada hari 13 Zulhijjah. Lepas satu sah lagi, raya keempat. Itu namanya apa dia bang?
Akikah ke korban? Baju jubah hitam saja tadi suka kan. Akikah ke korban bang? Okey, sebelah dia akikah ke korban? Korban lah. Sebab apa dia? Sebab raya korban, raya haji. Ustaz nak sebut ni istilah kita seandainya kita sembelih kambing yang sama, tapi ni sempena kelahiran anak, namanya al-aqiqah. Yang ni sempena hari raya korban, namanya korban lah. Habis 4 hari ni kalau tuan-tuan sembelih kambing juga, bukan sempena anak lahir, bukan sempena hari raya korban. Sempena apa dia? Ikut abang lah. Sempena apa dia? Kenduri. Bagus, nama itu nama dia kenduri. Nama istilah kita guna. Dulu dia panggil wedding ataupun back walk. Tuan-tuan panggil apa dia? Buat big walk, kerja besar. Apa dia? Pandai. So 3. Tak janggal. Kalau seandainya lah, ada orang sembelih lembu, ada orang sembelih kubah, ada orang buat ayam saja, ada buat ala kadar. Tapi seandainya kambing yang disembelih sempena dengan walimatul urus, iaitulah pengantin ataupun kita nak nikahkan anak, namanya walimah. Bagus. Tuan-tuan, anak nak kaitkan dengan takrif ini, apa boleh disebut menyembelih kambing untuk anak yang baru lahir pada hari ke-7 dari kelahiran, itu definisi dari sudut istilah. Sebelum kita tengok hukum hakam, pendapat fuqaha ahli fiqh masa buat akikah, sunat akikah, makruh akikah dan hikmah akikah. Panjang kupasan bab akikah ni, ana langkau sikit muka surat 118. Kenapa? Dia berkait dengan takrif tadi. Jadi dia sebut tuan-tuan, di antara istilah-istilah yang tuan-tuan tak dengar tapi tuan-tuan amal, teruskanlah. Cuma kitanya tak tahu, tapi kita buat dah, tak ada masalah. Sebab tuan-tuan bukan pelajar SPM. Kau kena jawab nanti bulan depan nak tanya tak boleh jawab. Ni lulus, ni gagal, ni 2/20, 50, tak ada. Itu budak sekolah lah. Kemana diuji. Tapi paling tidak kita telah buat. Cuba kita tengok, selain daripada al-aqiqah, makanan untuk hari yang ke-7 kerana mendapat anak. Al-walimah, makanan untuk jemputan kahwin. Al-qurban, kambing tadi yang disembelih sempena dengan hari raya korban, hari raya haji. Ada 7-8 istilah lain yang disebut di dalam agama. Supaya tuan-tuan tak rasa ana yang mereka-reka istilah, izinkan ana baca nas. Dengan muhasabah ini, wahai para pembaca, saya ingin menyebutkan nama-nama makanan dan jenis-jenis undangan yang disyariatkan. Disyaratkan. Tuan-tuan buat dapat pahala lah. Oleh Islam, yang disyariatkan oleh Islam pada masa-masa yang khusus dan sempena-sempena yang tertentu. Jadi undangan ini, jemputan ini, kita mengundang orang, mengajak orang ini, ada jenis-jenis makanan yang disediakan pada masa-masa khusus, sempena-sempena yang tertentu. Hak biasa kita guna al-walimah, walimatul urus dengan al-aqiqah. Selain daripada dua ini, al-qira. Al-qira makanan untuk tetamu. Kita buat, cuma kita tak tahu. Dipersilakan semua kita makan kira. Kira? Kura-kura kau tak? Tak kira. Cuma kita tak panggil kira. Kira tadi makanan untuk tetamu. Tuan-tuan ada sebuah bah, pergi datang melawat sekolah kita. Habis melawat itu ini, tengok padang, tengok makmal, hujung nanti tetamu kehormat dijemput oleh pengetua. Kita pun pengetua jemput juga. Sebab ustaz pembaca doa dan ustaz kenalan. Tetamu. Tuan-tuan panggil apa dia? VIP. VIP ni very important person. Hot tu ada 5 orang tu kita makan bersama. Tuan-tuan makan kat kemah lah. Sebab tuan-tuan rakyat jelata, warga marhain makan kat kemah. Tetamu kehormat duduk di atas pentas. Itu protokol biasanya kan. So nama dia apa dia? Al-qira. Yang kedua namanya al-khursu. Al-khursu ni makanan untuk kelahiran anak. Apa beza? Beza akikah kambing tu. Kambing yang kita sembelih baru dia jadi ngekah. Tapi adakah kita sembelih kambing saja? Tak. Kambing 2 ekor, anak jantan tadi makan, siap dengan ulam budu lagi.
dengan nasinya, dengan sayurnya, dengan kuih-kuihnya, dengan airnya. Itu tuan dan juga puan namanya al-khursu, makanan untuk kelahiran anak. Beza Yang kalau tuan-tuan beli makanan banyak dengan nasinya, dengan juadahnya, tapi tuan-tuan tak sembelih kambing, tak sah akikah. Walaupun modal lebih daripada 1,000, kambing 1,000 ni habis 2,000, tapi kambing tak sembelih, maka tak dapat pahala akikah. Jadi ada beza. Yang ni dia panggil al-khursul, makanan untuk kelahiran anak sampingan daripada kambing tadi. Kemudian al-ma'dubah. Al-ma'dubah tuan-tuan buat juga. Apa dia ma'dubah tuan imam? Makanan untuk jemputan umum. Tuan-tuan jemput kan? Saja buat majlis kesyukuran. Jemput tuan-tuan pakat makan semua sekali. Kadang-kadang bukan kesyukuran, saja nak bakar kambing. Ataupun kadang-kadang sempena apa dia? Sempena dengan bulan Syawal. Kan? Orang semua pakat makan. Kalau tuan-tuan buat, cuma tuan-tuan tak panggil al-ma'dubah. Tuan-tuan panggil apa dia? Al-open al-house. Al-open house. Mana open house tapi konsepnya sama. Tuan-tuan bakar kambing, kau sembelih kambing kau, seandainya semua ni jenis kambing, maka namanya al-ma'dubah. Tuan-tuan, orang kaya datang, orang miskin datang, kanak-kanak datang, dan masyarakat umum datang, namanya al-ma'dubah. Konsep tu kita buat, cuma tak tahu nama. Dan ingat, ada 4 perkara yang tuan-tuan buat, tuan-tuan boleh masuk mana-mana syurga yang tuan-tuan nak. Salah satu 4 perkara itu, it'amut ta'am, menjamu makan. Jamu makan. Bagi makan pada orang. Yang tadi bentuk akikah, yang tadi bentuk walimah, yang tadi bentuk korban, yang tadi bentuk tetamu, yang tadi bentuk open house. Yang kedua tuan-tuan boleh masuk. Puan-puan amalkan. Nabi kata masuklah melalui mana-mana pintu syurga yang puan-tuan nak masuk dengan 4 amalan. Yang pertama tadi it'amut ta'am, memberi jamuan, memberi makan pada orang dengan syarat ikhlas lah. Jangan nak menunjuk-nunjuk dan jangan berbangga, jangan takabur. Yang kedua, ifsya'us salam, sebarkan salam. Sampaikan salam, jumpa orang bagi salam, assalamualaikum, lagi baik daripada good morning. Good morning kita sebut morning dia good, tapi afternoon dia tak good, dia bad news. Kenapa? Dah selamat pagi, tak sempat sebut selamat tengah hari, jadi accident waktu tengah hari. Kena sebut pula selamat tengah hari, kemudian tak sempat tuan-tuan. Kenapa tak sempat sebut selamat petang? Petang rumah terbakar. Kalau selamat pagi, tengah hari, petang, malam tak selamat, jatuh sungai. Kenapa? Tak sempat sebut selamat malam. Ada 4 kali. Selamat pagi, good morning. Selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam. Good afternoon, good night. Kalau Indon, selamat sore. So kita tak ada 4-5. Selamat seluruh masa. Assalamualaikum. Diubah suai lagi. Salam satu Malaysia. Selamat Malaysia. Myanmar tak selamat, Yugur tak selamat, Syria tak selamat. Dah kita pergi ubah salam satu Malaysia. Jadi selamat Malaysia saja. Kalau sebut assalamualaikum, dia merentas zaman, masa, merentas benua, dan rentasan itu dapat 2, masa dan juga tempat. Itu rasa glamour sebut good morning. Rasa glamour sebut salam satu Malaysia. Assalamualaikum ni salam ini sampai ke syurga. Kalau boleh, baru dapat pahala. Bukan tak molek good morning, tapi assalamualaikum dapat pahala. Good morning belum tentu. Sebab Allah dah buat satu ucapan yang merentas dan melepas daripada masa. Tak ada perlu selamat pagi, selamat petang, selamat malam, selamat sore, selamat senja, selamat tengah hari. Selamat masa bila-bila pun selamat. Bukan Malaysia saja selamat, seluruh makhluk ini selamat. Cuba sebut assalamualaikum. Dapat pahala. Jawab, hukumnya wajib. Yang ketiga hadirin hadirat budiman, namanya iaitulah wal qaimu wan nasu yunamu, orang yang bangun malam sedangkan manusia lain tidur malam. Ni kena amal juga. Bangun qiyamul lail, bangun tahajud, bangun bertafakur. Kalau kakak nak masuk melalui mana-mana pintu syurga lah. Kalau kakak tak boleh buat keempat-empat ni, ada 3, kakak buat satu lagi kat yang terakhir. Apa benda kat? Anda sebut dah 3. Yang keempat tu anda sebut, okey Hana saja. Dengar kuliah ni rasanya kat 25 tahun dah surau ni. Kalau tak Hana sebut, Ustaz Farhan sebut, Ustaz Syahril sebut, Ustaz Firdaus sebut. Satu lagi. Kalau tidak ketua kelas kena sebut. Ingat kuliah-kuliah lain.
Cuba jawab saja. Bagi salam pada orang, budayanya selain daripada menjamu makan, memberi makan pada orang, selain daripada yang ketiga tadi benda bangun malam, sedangkan orang lain tidur malam. 3. Yang keempat apa agak-agaknya? Pandai. Anda dah bagi clue tadi kan? Clue tadi anda bagi potong putus silaturahim, sambung silaturahim, masuk syurga mana-mana pintu yang kakak nak masuk. Tuan Haji yang berbahagia, anda pohon betul-betul maaf tuan tak boleh nak habis. Kalau tidak anda takkan sampai ke langit pada pukul 8. Nanti tergendala program nak ambil student lagi. Anda rasa bukan sekadar 29 minit, anda kuliah dah jadi 34 minit. Pagi ni kena berkira sikit masa-masa kerana ada program. InsyaAllah anda sambung istilah-istilah lain itu pada kesempatan 31 insyaAllah. Kalau ada jodoh sedang berbisik, kalau dia nak melamar anda kena ikut jadual anda, iaitulah setiap 31. Dan Abang Ibrahim kata tadi insya-Allah. Jadi kita tetapkan sebab ada minggu ke-5 ini anak ada jemputan khusus, termasuk melah 29 ni. 129 di Masjid Firdaus Bandar Baru Selayang. 30 anak di Damansara Utama. So kalau ada minggu 31 maka anak akan datang ke sini insya-Allah dalam kuliah maghrib. Moga-moga ada kebaikan untuk kita bersama. Aku lu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong makan breakfast untuk Ana tak sempat.